Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bersama lagi dengan Cikgu Erni. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap awak semua sihat dan ceria selalu. Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita tentang pendidikan seni visual, pendidikan khas tingkatan 4. Okey, minggu lepas kita dah tengok tentang tokoh seni halus, dan hari ni kita akan tengok pula tentang fungsi dan tradisinya. Okey, fungsi dan tradisi untuk kraft tangan semua tu ya. Okey, kita tengok tentang peralatan. Okey, peralatan. Okey, kita tengok ini adalah keris. Keris ni digunakan untuk sebagai alat untuk mempertahankan diri. Okey, ini adalah bahagian sarung dia. Okey, ini adalah bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia. Okey, seterusnya alat permainan. Alat permainan ni contohnya gasing pangkah dan congkak. Okey, gasing ni macam mana? Okey, awak dia akan lilit tali, kemudian dibaling. Dibaling, gasing tu akan berpusing. Okey, dia juga dibuatkan pertandingan. Okey, macam tu juga dengan congkak. Congkak ni biasa tengoklah kot. Sebab mungkin di rumah ada, di sekolah pun ada ya. Okey, kemudian kita tengok tentang seni bena. Okey, seni bena ni biasanya memang seni bena rumah atau istana lah. Okey, kita tengok tentang rumah kutai perak ni, rumah yang tinggi. Okey, di kampung-kampung memang ada rumah-rumah macam ni sekarang. Okey, dia akan ada ruang dapur, serambi, rumah ibu, anjung dan selang. Setiap satu ni ada fungsi-fungsinya. Kemudian kita tengok pula Istana Lama Seri Menanti. Ini orang cakap istana tak ada paku. Istana tak ada paku. Ia terletak kat mana? Dekat Seri Menanti, dekat Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ya, ada peluang kita boleh pergi ke sana. Okey, kemudian ini adalah masjid tertua. Ya, masjid tertua yang berada di Tumpat, Masjid Kampung Laut. Okey, kalau ada yang orang Kelantan, kampung dekat Kelantan, bolehlah lepas ni pergi tengok dekat Masjid Kampung Laut ni di Tumpat. Kemudian kenderaan. Okey, kenderaan. Okey, tengok ini adalah kereta lembu. Kereta lembu Melaka. Ya, siapa pergi Melaka boleh tengok macam mana kereta lembu ni dikendalikan. Okey. Ini adalah perahu. Perahu kolek nama dia. Perahu kolek. Dia ada dekat Kelantan lah biasanya. Okey, ini adalah beca. Beca. Beca ni kalau ada di Penang dan Melaka. Kalau di Penang, Pulau Pinang ya. Kalau di Pulau Pinang macam ni. Kalau di Melaka, dia akan duduk dia akan kayuh dan penumpang tu akan berada di sebelah. Macam Pulau Pinang ni, penumpang ni akan berada di depan. Kemudian kita tengok pula pakaian. Kita tengok tradisional Melayu. Okey, ini adalah yang perempuan tu pakai baju kebaya. Dan yang lelaki ni pakai baju Melayu cekap musang. Tapi baju Melayu ni sekarang ni dah banyak. Ada cekap musang, ada teluk belanga ya. Kita boleh buat mana yang selesa lah. Tapi kalau yang ini adalah cekap musang. Kalau cekap musang lehernya macam ni. Ada juga orang buat baju kurung cekap musang. Baiklah, ini adalah tradisional Cina. Okey, yang awak tengok sekarang ni adalah samfu. Tengok baju dia tu ada berbutang ya, dan nampak kemas lah untuk perayaan. Okey, dan biasanya digunakan jugalah untuk majlis-majlis rasmi kan. Bukan rasmi apa, perayaan diorang kaum Cina. Okey, yang ini adalah Cheongsam. Okey, Cheongsam ni dia mempunyai potongan labuh ataupun singkat dan dia berbelah di tepi. Okey, tengok collar dia macam mana. Okey, ini collar dia. Ini bukan teluk belanga tadi ya. Collar dia tinggi sikit. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok lagi pakaian tradisional India. Okey, ini adalah dhoti. Mungkin awak jarang tengok lah. Tapi kalau ada perayaan tu mesti ada yang memakai dhoti ni. Kain tu panjang dan dilipat ataupun dililit di pinggang menggunakan teknik-teknik tertentu.
Okey, seterusnya adalah sari. Okey, sari. Okey, ini adalah pakaian dia. Okey, ini adalah aksesori yang biasanya digunakan lah. Ni di bahagian kepala dan gelang tangan ni digunakan juga untuk perhiasan, sebagai perhiasan dia. Okey. Kemudian kita tengok pakaian tradisional etnik Iban. Okey, awak tengok ya, ini adalah pakaian lelaki Iban. Pakaian lelaki Iban dan ini adalah perempuan Iban. Boleh cuba ya kalau kata awak pergi mana-mana nampak ataupun ada tempat untuk pakai pakaian macam ni, peluang awak boleh cuba pakai. Okey, lagi-lagi yang kat kepala tu awak boleh cuba try. Kemudian etnik Kadazan. Etnik Kadazan. Okey, awak tengok ini adalah contoh perempuan Kadazan. Baju contoh pakaian perempuan Kadazan atau nama dia Sinuanga. Sinuanga. Ya. Sinuanga. 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 Okey, ini adalah pakaian lelaki Kadazan. Kadazan. Ini Kadazan dipapar. Okey, ini adalah perhiasan di kepala dia. Namanya sigal. Sigal. Okey, seterusnya kita tengok tentang perhiasan diri. Okey, kita ada cucuk sanggul. Cucuk sanggul ni yang awak letak dekat atas kepala tu kan. Cucuk sanggul ni. Okey, kemudian dokoh. Dokoh ni biasanya kalau pakai kebaya ke, dia akan pakaikan lah. Dia akan pakai. Dan ada juga macam penari-penari kan, dia pakai baju Melayu ke, dia akan pakai. Okey, seterusnya adalah gelang kaki. Gelang kaki ni sebagai hiasan ya. Kalau awak tengok penari-penari tu ke, dia akan pakai. Kalau orang pakai kebaya pun cantik je dipakai dengan kaki dia. Kemudian ini adalah pending. Pending ni apa? Pending ni lebih kurang macam kepala tali pinggang. Tapi yang ini jenis cantik punya. Jenis cantik. Okey, terima kasih kerana sama-sama dengan cikgu sepanjang pembelajaran ini. Cikgu harap awak semua boleh faham dan akan buatlah latihan-latihan yang cikgu akan bagi dalam apa bentuk sekalipun. Okey, niat dalam hati kita yang ingin belajar kerana Allah, kerana mahu membanggakan ibu bapa serta orang di sekeliling kita dan kerana mahu membuktikan yang kita juga boleh berjaya seperti orang lain. Jangan bagi orang pandang rendah pada kita. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita akan jumpa lagi di lain ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.